الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita dihimpunkan dalam kalangan orang yang memperoleh nikmat dan kejayaan di dunia maupun akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk berwaspada dengan sindiket penipuan. Ma'asyiral muslimin, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Islam mencela perbuatan menipu. Perbuatan menipu ini bukan hanya sangat tercela di sisi Islam, malah turut dicela dalam pelbagai budaya dan pegangan agama. Perbuatan menipu dengan melakukan pelbagai muslihat hingga ke peringkat mengambil harta orang lain dan menyebabkan orang lain menghadapi kesusahan, ia adalah merupakan perbuatan jenayah. Muddakhir ini urus niaga berunsur penipuan atau dikenali dengan istilah skema. Ianya merupakan jenayah kolar putih bentuk baru yang semakin berleluasa. Urus niaga yang berunsur penipuan ini dilakukan oleh golongan muda yang menggunakan saluran teknologi komunikasi dan elektronik. Mereka semua ini menghubungi mangsa melalui talian dan secara licinnya berjaya memberdayakan mangsa dengan mendapatkan maklumat dan kemudiannya mengubah suai dan memalsukan data. Mereka ini juga memiliki daya upaya memperdaya mangsa melalui perbualan di dalam talian, sehinggalah mangsa percaya dan yakin dengan kata-kata mereka, lalu mematuhi arahan-arahan yang diberikan. Oleh itu tuan-tuan, masyarakat dinasihatkan untuk berwaspada terhadap tipu muslihat yang dilakukan dan perlu mengambil langkah berhati-hati dan teliti sebelum membuat sebarang bentuk muamalah harta. Sehingga kini polis Diraja Malaysia telah mengenal pasti modus operandi mereka atau kaedah yang digunakan oleh sindiket-sindiket penipuan seperti berikut. Pertama, Macau Scam. Ahli sindiket Macau Scam ini tuan-tuan membuat panggilan telefon kepada mangsa dengan mendakwa
mereka ini mewakili agensi penguat kuasa. Mereka ini menyamar sama ada polis, Suruhanjaya Pencegah Rasuah ataupun lembaga hasil dalam negeri, custom dan sebagainya. Panggilan yang dibuat adalah untuk menakut-nakutkan mangsa dengan niat mahu memperdaya. Kononnya mangsa telah melakukan perbuatan jenayah yang menyalahi undang-undang, dan mereka menawarkan khidmat penyelesaian dengan mengenakan cas-cas perkhidmatan untuk dimasukkan ke dalam akaun tertentu. Kedua, love scam atau cinta palsu online. Tuan-tuan, ahli sindiket ini pula mereka menggunakan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Tinder, Bigo dan laman web mencari jodoh. Ahli sindiket ini bijak menggunakan kata-kata yang memikat. Kemudiannya mereka menjalinkan hubungan cinta cyber dengan menggunakan identiti palsu, dan mereka akan meminta wang daripada mangsa sebagai alasan untuk tujuan pelaburan atau penghantaran hadiah, ataupun meminjam sejumlah wang untuk tebusan harta pusaka, dan ada yang menabur janji untuk berjumpa atau berkahwin. Yang ketiga, parcel scam atau penipuan bungkusan. Jenis penipuan ini pula dilakukan dengan meminta mangsa melakukan bayaran ke dalam akaun tertentu untuk pelepasan barangan yang ditahan di lapangan terbang yang dikatakan milik mangsa disekat daripada tahanan pihak custom. Keempat, rakan WhatsApp. Mangsa ini pula akan menerima mesej melalui WhatsApp daripada penjenayah sindiket yang menggunakan gambar rakan atau ahli keluarga mangsa itu sendiri. Penjenayah ini akan menyatakan hasrat meminta bantuan kewangan atau pinjaman disebabkan sedang berada dalam kesesakan atau darurat, dan penjenayah menabur janji akan membayar balik pinjaman. Setelah berjaya diberdayakan mangsa pula melakukan pindahan wang, dan hanya akan tersedar ditipu apabila rakan atau ahli keluarga yang sebenar menafikan ada membuat panggilan atau menghantar WhatsApp memohon bantuan setelah dihubungi mangsa itu sendiri. Kelima, membuat tawaran pekerjaan secara dalam talian. Tuan-tuan, mangsa ini pula akan menerima tawaran kerja dengan gaji yang lumayan melalui WhatsApp daripada agensi atas talian. Mangsa yang kemudiannya dimasukkan ke dalam satu kumpulan WhatsApp untuk diberikan taklimat pekerjaan dan dijanjikan komisen yang akan dibayar dalam tempoh 15 minit selepas selesai tugas. Dijanjikan pula hadiah sagu hati jika dapat menyelesaikan beberapa tugasan, dan diberikan taraf VIP kalau berjaya menyelesaikan lebih banyak tugasan. Mangsa juga akan diminta melakukan perkara yang sama dengan menghantar WhatsApp kepada pelanggan, perkhidmatan pelanggan seperti Shopee, Lazada, Zalora dan sebagainya untuk mendapat tugasan tersebut. Sindiket ini pula akan menyamar sebagai wakil perkhidmatan pelanggan syarikat-syarikat berkaitan, dan mangsa diminta membuat bayaran ke dalam akaun milik penyamar, tetapi akhirnya mangsa ini tidak menerima sebarang pun komisen yang dijanjikan. Keenam, skim pinjaman palsu. Skim ini, tuan-tuan, menawarkan pinjaman yang mudah lulus tanpa memerlukan penjamin. Mangsa akan diminta membayar kos memproses pinjaman ke dalam akaun yang diberikan oleh sindiket, sedangkan pinjaman yang ditawarkan tidak pun wujud. Yang ketujuh, skim pelaburan palsu. Dengan berulang kali melihat iklan pelaburan dalam media sosial, lalu mangsa menghubungi sindiket dan ditawarkan pelaburan yang mudah dan akan dapat untung besar dalam tempoh yang singkat dengan jaminan tidak akan rugi. Mangsa tanpa fikir panjang
memasukkan wang ke dalam akaun seperti yang diarahkan, sedangkan tidak wujud langsung skim pelaburan seperti yang diiklankan. Ma'asyiral muslimin, ramai anggota masyarakat telah menjadi mangsa kepada sindiket-sindiket urus niaga yang tidak berakhlak ini. Dilaporkan ramai yang telah hilang wang simpanan mereka akibat ditipu, dan ada pula yang kini terpaksa menghadapi beban hutang yang besar. Laporan terkini telah ada pula iklan yang menawarkan pakej haji dengan potongan harga yang menarik. Oleh itu, khatib mengingatkan semua jamaah agar jangan mudah terjebak, dan ingatlah kepada nasihat-nasihat berikut. Pertama, jangan layan panggilan telefon daripada talian yang tidak dikenali. Segera diputuskan panggilan jika tuan-tuan berasa curiga. Kedua, menyewa dengan agensi atau syarikat yang didakwa diwakili oleh scammer atau si penipu ini. Ketiga, jangan dedahkan maklumat tuan-tuan seperti nombor kad ATM, nombor PIN, nama pengguna, kata laluan, nombor tag, transaction authorization code, nombor 3 digit terakhir kad kredit, malah nombor kad pengenalan tuan-tuan sekalipun kepada pihak yang tidak dikenali. 4. Jangan berkongsi maklumat peribadi dengan orang yang baru dikenali. 5. Jangan mudah tergoda dengan janji-janji dan kata-kata manis kenalan di dalam talian. 6. Jangan terlalu cepat melakukan sebarang transaksi ke dalam akaun pihak yang tidak dikenali ataupun baru kenal. 7. Semak dengan bank yang berkaitan, dapatkan maklumat akaun bank yang diberikan sebelum memasukkan wang. 8. Semak latar belakang orang tersebut atau agensi yang menawarkan pekerjaan atau pinjaman dan juga pelaburan, dan jangan mudah terpedaya dengan tawaran-tawaran yang terlalu menarik dan mudah. Dan yang terakhir, yang kesembilannya tuan-tuan, elak memberi tindak balas kepada email atau pesanan ringkas yang mencurigakan daripada pihak yang kita tidak kenal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد النبي الكريم الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله wa kunu ma'as shalihin. Muslimin yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasyana falaysa minna, sesiapa yang menipu maka dia bukanlah daripada kalangan kami. Rawahul Muslim. Saudara, saudarilah, tidak ada istilah cepat kaya. Kekayaan tidak boleh diperolehi dengan begitu mudah dalam sekelip mata, macam menggosok lampu Aladin. Oleh itu, hendaklah kita senantiasa berwaspada supaya tidak terpedaya menjadi mangsa-mangsa penipuan. Jangan gairah membuat keputusan secara terburu-buru hingga kita yang menanggung buruk padanya. Ketika kita menerima tawaran
yang bunyinya terlalu baik atau istimewa, buatlah semakan dengan kawan-kawan atau pihak-pihak berkuasa yang lebih berpengetahuan. Segera laporkan kepada pihak polis apabila didapati mana-mana pihak yang mencurigakan. Mengakhiri khutbah, mimbar menyuruh para jemaah semua agar kita tetap berpegang teguh kepada akidah Islamiah berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat fardu berjamaah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على ملكنا Kedua yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke-16 As-Sultan Abu Bakar Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah وكذلك مولانا Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzli bin Haji Abdul Razak yang dipertuan negeri Pulau Pinang. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والداء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.